Assalamualaikum and konnichiwa minasang. Okay, hari ini video ini untuk menerangkan tentang chapter 15, dan kalau kita tengok tajuk dia adalah kod sesudang. Okay, maksud kod sesudang tu sebenarnya adalah trafik ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pengangkutan. Tapi sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam chapter ni adalah lebih kepada macam mana cara nak menyambung dua ayat. Okay, tapi sebelum saya bagi contoh, seperti biasa saya nak ingatkan grammar ataupun bumpu untuk bahasa Jepun ni yang paling asas ada dua, iaitu nani nani wa, nani nani des. Itu ayat penyataan, dan kalau ayat yang melibatkan kata kerja, dia akan jadi nani nani wa subject of the sentence, nani nani o, nani nani mas, iaitu kata kerja. Alright, so kita tengok macam mana cara kita nak menyambung dua ayat. Biasanya yang kita dah pernah belajar sebelum ni adalah membuat ataupun membentuk satu ayat. Tapi dalam kehidupan seharian kita tak akan cakap satu ayat kan. Biasanya kita akan cakap berterusan satu ayat yang panjang. Contohnya, katalah saya pelajar UITM. Okay. So, kalau dalam Nihongo, macam mana kita sebut saya pelajar UITM? Senang ni kan? Yang ni saya rasa kita semua dah belajar. Okay. Watashi wa, sebab saya, UITM no gakusei desu. Okay, itu satu ayat. Kemudian kalau kita kata saya pelajar tahun 4. Okay. Saya pelajar tahun 4. Okay. Saya tu watashi, pelajar tu gakusei, tahun tu pelajar tu gakusei. Jangan kita tulis pelajar tu gakusei, tahun tu nen ataupun toshi, 4 tu kita tahu yong. Okey, tapi apabila kita sebut pelajar tahun 4 dalam bahasa Jepun, dia akan jadi yonensei. Okey, dia gabungkan semua ni dia gabungkan yonensei menjadi yonensei. Alright. Jadi maksudnya kalau dalam bahasa Jepun kita akan tulis dia ayat dia akan menjadi watashi wa yonensei desu. Alright. So ini kalau kita sebut satu persatu, watashi wa UITM no gakusei desu, watashi wa yonensei desu. Tapi biasanya kita takkan sebut satu persatu, betul kan? Jadi kita akan sebut dia secara bergabung. Maksudnya kita akan sebut dia saya, kita tukar warna sekejap saya pelajar tahun 4 UITM. Okey. Kalau kita sebut satu persatu tadi, kita tengok balik kalau kita sebut satu persatu, dia jadi dua kali pelajar. Saya pelajar UITM. Saya pelajar UITM. Saya pelajar tahun 4. Tapi kalau kita gabungkan kedua-dua ayat ni, perhatikan dia akan jadi saya pelajar tahun 4 UITM. Jadi macam mana kita nak bentukkan dia menjadi Nihongo? Watashi wa
Watashi wa saya. UITM. Sebab ingat Nihongo dengan bahasa Malaysia biasanya terbalik. Jadi kita translate daripada sini dulu. Watashi wa UITM no. Pelajar tahun 4 adalah Yonensei desu. Okey. Itu satu cara kita menggabungkan dia. Satu lagi cara, dia akan jadi saya pelajar UITM, pelajar tahun 4. Okay, itu satu lagi cara kita nak buat ayat saya, kita tukar warna sekejap. Saya pelajar UITM dan saya pelajar tahun 4. Okey, kalau ayat macam ni, bila kita nak buat ayat Nihongo dia, okey, kita akan translate yang ni dulu Jadi watashi wa UITM no gakusei de. Okey, kenapa kita gunakan de dekat situ? Sebab kalau single ayat watashi wa UITM no gakusei desu jadi kita ambil de, desu tu kita pendekkan menjadi de. Okey, watashi wa UITM no gakusei de yonensei desu. Okey, ini satu lagi cara kita ini cara kita menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat. Kalau yang di atas ni tadi, dia lebih kepada pembentukan satu ayat. Saya pelajar tahun 4 UITM. Watashi wa UITM no yonensei desu. Kalau yang bawah ni kita menggabungkan dua ayat yang kita bentuk dekat atas tadi. Yang ni saya pelajar UITM, saya pelajar tahun 4. Okey, so bila kita gabungkan dia jadi saya pelajar UITM dan ada dan saya pelajar tahun 4. Okay, jadi bila kita tukarkan dia kepada Nihongo, dia akan jadi watashi wa UITM no gakusei de. De ini yang menggantikan dan. Okey. Okey, jadi sebenarnya dan koma ni patutnya datang sebelah sini lah. Okey. So watashi wa UITM no gakusei de. De ni menunjukkan dan. Yonensei desu. Okey. Ini kalau ayat penyataan yang tidak melibatkan perbuatan Jadi saya tunjukkan satu contoh kalau sekiranya ayat yang melibatkan kata kerja. Okey, contohnya saya tukar warna sekejap Saya pergi ke universiti ataupun kampus Okey. Kemudian ayat yang kedua, saya belajar bahasa Jepun. Okey. So ada dua ayat dekat sini. So first kita tukarkan dia menjadi ayat bahasa Jepun. Okey, kalau ayat bahasa Jepun dia akan jadi watashi wa University Daigaku ikimasu. Okey, betul Ini watashi wa daigaku ikimasu. Ayat yang kedua, watashi wa saya belajar bahasa Jepun. Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Betul Watashi wa nihongo o benkyou o shimasu. Okey, tapi macam selalu saya cakap, biasanya o yang kedua ni kita boleh buang, maka dia akan menjadi watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Okey. So sekarang kita ada dua ayat. Watashi wa daigaku e ikimasu. Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Tapi kebiasaannya kita takkan sebut dua ayat, betul Ya, kita akan gabungkan dia menjadi satu ayat. So macam mana cara nak menggabungkan dia menjadi satu ayat? Okey.
Kalau bahasa Malaysianya dia akan jadi saya pergi ke universiti dan saya belajar bahasa Jepun. Betul Ada penggunaan dan di situ. Ada penggunaan dan di sini Alright. Kalau tadi dia single sentence, dia jadi saya pergi ke universiti titik saya belajar bahasa Jepun. Tapi bila kita gabungkan, maka dia akan jadi saya pergi ke universiti dan saya belajar bahasa Jepun. So macam mana kita nak tukarkan dia menjadi ayat Nihongo dekat sini? Alright, kita tengok Watashi wa daigaku e ite. Ikimas. Tadi kalau ingat ikimas tu kita kena tukar dia menjadi tag form. Sebab bila dia menjadi tag form tu, dia menunjukkan penyambungan dua ayat. Watashi wa daigaku e ite dan saya belajar bahasa Jepun. Nihongo o benkyou shimasu. So dekat sini kita perlu ada kemahiran untuk menukar kata kerja tu ataupun doshi ni, doshi ikimas ni menjadi tag form. So bila kita tukar dia menjadi tag form, ikimas tu dia menjadi ite. So nak tahu lebih lanjut macam mana cara nak menukar verb ataupun doshi ni menjadi tag form, sila refer kepada kalau siapa yang ada buku teks, sila refer kepada muka surat 96 dan 97. Saya ada sertakan dalam Google Classroom notes tag form saya tulis. Jadi boleh refer dekat situ. Dia ajar setiap satu verb tu macam mana cara kita nak tukar dia menjadi tag form. Memang mula awak semua akan rasa susah, tapi lama kelamaan dah biasa, awak akan automatically ingat kalau verb ni macam mana dia jadi tag form dia dan sebagainya. Mula ni memang akan rasa susah. Alright, so kita balik pada perbincangan kita tadi. Saya pergi ke universiti dan saya belajar bahasa Jepun. Watashi wa daigaku e ite. Kita kena translate yang pertama, yang sebelum koma. Sebenarnya kat sini ada koma. Kita kena translate yang sebelum ada koma dulu. Jadi saya pergi, saya watashi wa daigaku e ite. Tag form tu menunjukkan dan Nihongo benkyou shimasu. Pada ayat yang kedua dah tak perlu ada saya. Walaupun dalam bahasa Malaysia kita biasanya repeat 2 kali saya. Dalam Nihongo takkan ada 2 kali saya. Jadi watashi wa daigaku e ite Nihongo benkyou shimasu. Itu cara kita menggabungkan 2 ayat. Kalau yang satu ayat tadi saya repeat balik dekat sini. Watashi wa, kita tukar sikit lah dia punya warna supaya awak lebih jelas. Kita buat dia warna biru ni, hopefully nampak. Watashi wa daigaku e ikimasu. Itu kalau single sentence. Kemudian ayat yang kedua, watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Jadi daripada 2 ayat ni, watashi wa daigaku e ikimasu, watashi wa nihongo o benkyou shimasu, kita gabungkan dia menjadi satu ayat, maka dia akan jadi watashi wa tertinggal. Watashi wa watashi wa daigaku e ite. Tukarkan ikimas ni menjadi tag form, maka dia jadi ite. So macam mana nak tukar tu, macam saya cakap tadi, refer kepada notes tag form. Ada saya sertakan di dalam Google Classroom. So watashi wa daigaku e ite Nihongo o benkyou shimasu. Ini cara kita nak menggabungkan 2 ayat. Jadi saya akan tunjukkan, saya akan terangkan dengan lebih lanjut dalam video yang
yang kedua nanti. Alright, tapi sebelum tu, okay, saya nak tunjukkan satu perkara. Sebelum ni, saya percaya ramai yang perasan kita pernah jumpa dua ayat yang digabungkan jadi satu dalam contoh-contoh yang sebelum ni. Contohnya muka surat 22 dalam buku teks pada pelajaran chapter 13. Okey, ada pada muka surat 22 Oyomi Masho nombor 2 tu, ayat dia adalah ano resutorang no ryori wa oishikatta desu ga. Oishikatta tu dah jadi past tense. Oishikatta desu ga sukoshi takakatta desu. Okey. Kalau perasan, ini pun sebenarnya gabungan dua ayat. Ano restoran no ryori wa oishikatta desu. Full stop sepatutnya. Dan ayat yang kedua, ano restoran no ryori wa skoshi takakatta desu. Okey, dua ayat tapi digabungkan menjadi satu. Dia menggunakan ga di belakang des. Saya rasa saya pernah sebut dalam kelas. Mungkin ada yang saya pernah, mungkin ada yang saya tak pernah. Tapi saya terangkan balik. Ga ni apabila dia datang belakang des, dia membawa maksud tetapi. Jadi ayat ni dia akan menjadi maksud makanan sebab wa jadi ini adalah sentence, subject of the sentence. Makanan restoran itu makanan restoran itu sedap tetapi sebab bila ga datang belakang des, maka dia jadi maksud tetapi. Sedap tetapi mahal sedikit. Mahal sedikit. So daripada dua ayat, restoran, makanan restoran itu sedap. Ayat pertama. Ayat kedua, makanan restoran itu mahal sedikit. So kita gabungkan dia menjadi dua ayat, maka dia jadi ano restoran no ryori wa oishikatta desu ga skoshi takakatta desu. Makanan restoran itu sedap tetapi mahal sedikit. Okey, satu lagi ayat yang kita pernah jumpa adalah penggunaan kara selepas des. Okey, sama juga. Boleh tengok pada muka surat 4, pada muka surat 13 Narai Masho, ayat yang keempat tu. Dia tulis watashi wa chichi ni atarashi pasokon o moraimashita kara totemo ureshikatta desu. Okey, ini pun sebenarnya asalnya dua ayat. Okey, yang pertama watashi wa chichi ni atarashi pasokon o moraimashita. Full stop. Okey, yang kedua watashi wa totemo ureshikatta desu. Okey, tapi kita tak sebut dua ayat biasanya, jadi kita gabungkan menjadi satu ayat. Kita menggunakan kara. Kara ni dia mesti datang belakang des ataupun belakang mas. Kata kerja mas. Dalam kes ni morai mas. Tapi dia dah jadi past tense, maka morai mashita. So, watashi wa chichi ni atarashi pasokon o morai mashita kara. Jadi kara bila dia datang belakang des ataupun belakang mas form, verb, maka dia membawa maksud sebab, ataupun sebab itu. Alright? Dia membawa maksud sebab ataupun sebab itu. Jadi ayat ni kalau kita translatekan, dia akan menjadi watashi wa chichi ni atarashi pasokon o moraimashita kara totemo ureshikatta desu. Saya telah menerima komputer baru dari ayah saya.
sebab itu saya gembira sangat. Okey, ataupun kalau kita nak guna sebab instead of sebab itu, saya telah menerima komputer baru dari ayah saya. Sebab itu saya gembira sangat. Tapi kalau kita gunakan sebab, saya gembira sangat sebab saya telah menerima komputer baru dari ayah saya. Okey, so last kita tengok satu lagi contoh yang ada di muka surat 22 tadi. Dalam Yomi Masho, ayat nombor 3. Kino wa genki dewa arimasen kara. Dewa arimasen deshita kara. Deshita kara. Yang ni kara datang belakang des tapi dalam ayat ni sebab dia past tense dah jadi deshita lah. Ni uchi de yasumimashita. Okay, so ayat ni pun sebenarnya dua ayat Kino wa genki dewa arimasen deshita, full stop. Kino wa uchi de yasumimashita. So kita gabungkan menjadi dua ayat, dia akan menjadi Kino wa genki dewa arimasen deshita kara uchi de yasumimashita. Kara ni kita gunakan di belakang deshita. Kalau tadi kara kita gunakan belakang moraimashita. Okay, so ayat ni kalau kita translatekan dia akan jadi semalam saya tidak sihat, sebab itu saya berehat di rumah. Okey, atau kalau kita nak gunakan sebab saja, semalam saya berehat di rumah sebab saya tidak sihat. Okey, so ini sebenarnya tak ada dalam silibus chapter 15. Cuma saya nak terangkan pada awak semua sebab sebelum ni kita pernah jumpa ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini dan ayat yang seperti ini. Penggunaan ga selepas dash untuk menggabungkan dua ayat membawa maksud tetapi. Kemudian penggunaan kara selepas moraimas ataupun moraimashita membawa maksud sebab atau sebab itu. Dan juga penggunaan kara selepas deshita membawa maksud sebab atau sebab itu. Tapi semuanya berfungsi untuk menyambungkan dua ayat menjadi satu. Tapi yang lebih kita nak belajar dalam chapter 15 ni adalah tentang menggabungkan dua ayat daripada kata kerja. So contohnya watashi wa daigaku e ite nihongo benkyou shimasu. Dia asalnya watashi wa daigaku e ikimasu, watashi wa nihongo benkyou shimasu. So kita gabungkan, kita tukar kata kerja ni ataupun verb ni daripada must form menjadi tek form. So watashi wa daigaku e ite nihongo benkyou shimasu. Tak perlu ulang dua kali. Wah. Jadi kita jumpa dalam video seterusnya. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang pelajaran chapter 15 ni. Jumpa di video seterusnya.